Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Welcome back to my channel, The Sensei Personalizing Learning. Baik, hari ini kita akan bersama dalam siri Anda Tanya, Sensei Jawab. Okay? Sensei ada dapat satu soalan di channel YouTube Sensei daripada Murni Zulkifli. Tapi ni dah lama jugalah sebenarnya, baru Sensei perasan sebab maybe the comments is privately commented, jadi Sensei tak boleh nak nak letakkan dia di bawah nak nampak dekat dalam section komen kan. Okay. So Murni tanya, Assalamualaikum doktor, saya baca dari sini ya. Saya pelajar master sedang buat kajian analisis keperluan. Jika tidak keberatan, boleh tak doktor kongsikan proses analisis keperluan? Okey. Apa yang saya faham daripada soalan Murni ini adalah beliau sedang buat analisis keperluan lah kot. Kalau macam kajian analisis keperluan di dalam kajian pembangunan, maka kita ada fasa-fasa dia. Kajian pembangunan ni dia terlibat kalau menggunakan DDR, kita ada beberapa fasa. Kalau tak guna DDR pun kita ada beberapa fasa. Okey, macam guna model ADI dan sebagainya, dia memang mengikut fasa. Dan fasa yang pertama, of course, sebelum kita develop apa-apa produk sekalipun, tak kisahlah modul ke, kerangka ke, model ke, prototype ke, tak kisah. Yang pertama sekali yang kita perlu penuhi adalah analisis keperluan. Okay? So, analisis keperluan ni adalah berada di fasa yang pertama, iaitu fasa analisis. Dan dia juga dikenali sebagai analisis keperluan. Dari namanya juga kita dah tahu, tujuan kita buat analisis keperluan adalah untuk memastikan apa yang kita perlu daripada insight from learner, from user, from expert, apa yang kita perlu untuk kita masukkan ke dalam kita punya produk tadi. Okay? Kadang ramai juga yang misconception dekat sini berlaku. Contoh, datang pada saya and then buat analisis keperluan untuk mengenal pasti tajuk mana yang nak dibina modul. Okay. Bagi saya, untuk determine tajuk mana nak guna, tak perlu susah-susah buat analisis keperluan. Okay. Sebab tajuk mana yang nak cover dalam, for example, saya bagi contoh lah supaya tak pening. Katalah seorang cikgu nak membangunkan modul untuk pelajarnya, okay? Dan cikgu ni nak pastikan tajuk mana dalam silibus yang perlu dia bangunkan modul. Jadi bagi saya, you all tak perlu susah-susah buat analisis keperluan untuk menentukan hanya tajuk. Sebab tajuk ni sebenarnya kita dah argue dah. Tajuk mana yang susah melalui bukti previous study. Kita dah cite dah pun daripada previous study, konsep ini didapati sukar difahami oleh pelajar dan sebagainya. Okay? Jadi tak perlu susah-susah buat borang susah-susah nak hantar kepada 100 orang pelajar, nak hantar kepada 100 orang guru hanya nak menentukan topik apa yang perlu dibangunkan modul. Okay? Kalau bagi saya itu tidak kritis. Itu tidak kritis. Okay? Sebab tajuk tu kita dah predetermine dah pun. Kita nak buat tajuk apa. Betul tak? Okay? Dan benda tu boleh dibuktikan, it's not buktikan, disupport by literature review. So benda tu tidak perlu pun untuk buat sort of a study of need analysis. Okay, hopefully you get it. Okay, berbalik kepada soalan Murni tadi, proses untuk analisis keperluan. Okay, nak kata proses ni, dia tak ada proses yang sistematik. Okay, dia mana-mana study sahaja boleh dikombinekan ke dalam satu fasa analisis. Okay. Fasa analisis ni, you need to sit down and then you kena figure out apa yang kita nak tahu yang boleh bantu kita untuk membangunkan produk kita nanti. So dekat sini betul-betul kena plan apa jenis study, siapa yang kita nak tanya dan apa maklumat yang kita predict kita akan dapat daripada need analysis tersebut. Okay. Contoh, Sensei ambil pengalaman Sensei sendiri, membangunkan modul. Sensei nak bangunkan modul untuk pengajaran biologi, PNP biology ya. Biology, subjek biologi tingkatan 4. Dan tajuk tu Sensei dah predetermine dah, iaitu topik yang ketiga. Kenapa Sensei ambil topik ketiga?
dia covered osmosis and diffusion. Kenapa Sensei ambil osmosis and diffusion? Sensei dah support menggunakan literature review. Kita dah argue dah kat situ why osmosis and diffusion. Okay, dekat bab 2 kita dah argue dah. Kita bawakan previous study, kita argue, kita bagi agreement, kita bagi disagreement. Jadi dah jelas dah dekat dalam LR kenapa kita pilih tajuk tersebut. So tak perlu buat need analysis semata-mata nak determine tajuk mana yang kita nak buat modul. Itu satu. Yang keduanya, kena tahu. Okay, contoh macam saya menggunakan teori problem posing, teori pembelajaran dan teori pengajaran. Okay, untuk Muni juga macam tu. Pastikan apa kita punya teori. Okay, kemudian bagaimana kita nak fill in untuk memastikan kita boleh gunakan elemen itu dalam membangunkan modul. Apa lagi yang kita tak tahu? Apa lagi yang kita tak dapat daripada teori kita tadi? Macam Sensei buat need analysis untuk mengetahui strategi. Macam mana kita nak gunakan ataupun kita nak menambah baikkan strategi pengajaran sedia ada. Okay, macam mana kita nak tambah baik strategi pengajaran itu untuk meningkatkan kefahaman pelajar. So itu yang kita perlu buat need analysis. Okay, itu yang kita perlu buat need analysis. Sebab strategi itu kita tak boleh main letak je. Kita of course kita kena tanya the user, kita kena tanya the learners. User dalam case Sensei adalah cikgu, sebab cikgu yang nak pakai modul tu. And then of course kita juga kena melihat dari perspektif learners, student tu sendiri. Dan kita juga kena melihat dari perspektif pakar yang pakar dalam teori pengajaran tadi. Okay? So ini pentingnya need analysis. Sebab kita akan design modul kita accordingly to all the information yang kita dapat daripada need analysis. Bear in your mind. Okay? Itu adalah need analysis. So yang pertamanya, of course, kita boleh tanya, kita boleh buat analisis keperluan bersama dengan learners. Dan perlulah plan betul-betul soalan apa yang kita nak tanya learners. It's not that apa tajuk yang you rasa susah. Perlu plan betul-betul soalan ni supaya soalan kita tu meaningful. Okay? Bukan kata hanya semata-mata nak memenuhi fasa need analysis maka kita buat interview tapi kita punya dapatan tu tidak menggambarkan dia adalah assessment. Yang seharusnya kita tanya adalah okay, bagaimana pengalaman, apa pengalaman you belajar biologi sebelum ni? Apakah strategi yang paling you suka? Apakah kaedah pengajaran yang you rasa you boleh ingat benda tu? Daripada situlah kita extract information dan kita akan masukkan ke dalam kita punya design phase nanti, fasa design nanti, supaya kita boleh mereka bentuk kita punya modul pula mengikut according to information dalam need analysis yang kita dapat. Okay, jadi study yang boleh di-employ dekat dalam fasa analisis kalau mengikut Ritchie and Klein, kita boleh guna case study, kita boleh guna survey, kita boleh guna interview, kita boleh guna literature review, kita juga boleh guna systematic literature review untuk find out the informations that yang kita nak untuk extract masuk ke dalam design phase. Okay? Jadinya yang penting kita kena design, kita kena plan kita punya need analysis structure tu tadi untuk menjawab beberapa soalan yang penting, untuk menjawab beberapa keperluan yang penting dalam kita punya study. Antaranya adalah strategi apa yang nak guna. Okay? Apakah ciri-ciri kita punya modul nanti ataupun produk nanti? Penambahbaikan yang perlu dilakukan. Okay? Apakah kelemahan current practice yang ada dekat industri sekarang? Tak kisahlah produk apa pun, apa kelemahan sekarang dan bagaimana kita boleh tambah baik. Okay? Dan seterusnya, bagaimana kita boleh align ataupun fit in keperluan industri, keperluan yang ada sekarang di lapangan dengan teori yang kita pilih. Ini adalah need analysis. Okay? Dia bukan sekadar tanya perlu tak nak bangunkan, perlu tak nak bangunkan. Tak, itu bukan need analysis. Itu you can simply ask je. You tak perlu satu study seperti need analysis. Need analysis ni is more rigorous. It's more complex. Dia sedikit kompleks. Sebab benda-benda yang kita nak tanya tu adalah should be our content. Content yang akan membantu kita membangunkan modul kita nanti.
So saya sudah senaraikan beberapa konten yang perlu ditanya dekat dalam need analysis. Okay, itu satu. Dan study saya dah cakap jenis-jenis study yang disuggest oleh Ritchie and Klein and also Nelson. Apa jenis study yang boleh di-employ dekat dalam fasa analisis. Okay, kemudian keputusan daripada need analysis tadi, kita analyse, then kita akan gunakan semua keputusan itu untuk design produk kita. So along the way, masa kita design, kita analyse the data, kita masukkan ke dalam kita punya design, dalam storyboard dan sebagainya. Katalah kita buat satu aktiviti berdasarkan need analysis tadi. Along the way, kita kena buat formative evaluation. Okay, bagi yang bertanya dan juga bagi yang mengikuti video ni, kena ada formative evaluation. Bila kita decide saja design, after kita decide the design, bawalah kepada grup-grup pakar untuk bertanyakan pendapat ataupun feedback, bagi feedback. Ini kita namakan sebagai formative evaluation. Dia belum sampai kepada validation lagi. Tapi sebelum sampai kepada validation, kita kena sentiasa buat formative evaluation, supaya kita punya elemen tu ataupun content dekat dalam modul tu align dengan teori dan juga dengan dapatan daripada need analysis tadi. Okay, so itu sedikit sebanyak tentang proses analisis. Okay, kalau nak tahu dengan lebih lanjut, nanti bolehlah sertai mana-mana program yang saya anjurkan, ataupun ada beberapa lagi penganjur yang menganjurkan DDR. So boleh je datang and then kita boleh kupas dengan lebih lanjut tentang proses bagi setiap fasa di dalam kajian pembangunan, insya-Allah. So semoga bermanfaat. Jika ada apa-apa soalan, boleh terus tanya privately ataupun dekat video di YouTube ini. Okay, so subscribe, like and share. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.